Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Mohon maaf hari ini agak lewat sedikit siaran kita hari ini, saudara. Tak nampak tulisan pula ni. Okey, kalau ada teman-teman yang timbul, sebab kalau komen-komen, saya minta maaf hari ini mungkin selalunya kalau saya di luar kawasan selalunya ada gangguan. Jadi saya ini kedudukan, apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara, hari ini saya sepatutnya bersiaran bersama dengan Ustaz Usham, tetapi kerana sesuatu yang tidak dapat dielakkan malam besok. Ustaz cengeng. Tapi macam mana penggantinya pun cengeng juga. Orang hebat. Ini kaki-kaki. Tapi bagaimanapun saudara, saya harus memberi laporan kedudukan COVID terlebih dahulu. Okey. Dapatan saya setakat hari ini jumlah kes yang baru adalah 3,926, menjadikan jumlah keseluruhan kumulatif adalah sejumlah 4,668,139. Saudara. Dan kematian semalam ada 4. Lain-lain negeri saya tak dapat memberi pencerahan lebih. Saya minta maaf saudara. Sebab hari ini bila saya buat siaran di luar tu, mungkin kerana saya tak tahu macam mana nak buat ni. Saya nak tengok kalau ada komen-komen anda tapi tak dapat nak sebut satu persatu. Teman. Melainkan kalau saya kena baca begini, tapi nampak kalau baca begini saya, apa khabar saudara? Saudara Syahli Ahmad, saudara Munim Ahmad, saudara Marzuki Saad. Ada dia punya holder tak? Dia punya ni, untuk ni. Tidak, dia punya yang itu, ada ni. Sekejap. Sekejap saudara. Saudara Muhammad Sani, dalam beg tu ada. Mana saya punya deck komputer? Sekejap saudara, jangan marah saudara. Saya bersiaran hari ini agak kelang kabut sikit lah saudara ya. Maklum sajalah, selalunya saudara bila saya buat siaran di luar, beginilah keadaannya. Nak buat macam mana saudara? Baik saudara, sebagaimana yang saya laporkan bahawa itulah kedudukan COVID-19. Tak apa, letak sini je, letak sini. Tak gitu. Atas lagi. Tu dia boleh nampak. Tapi saya nak, mana dia tadi? Baru nampak saudara Kazaniza, saudara Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, Puan Halimah. Hari ni Instagram tak dapat. Sebab dia punya line dah di luar ya. Puan Rohani, apa khabar Puan? Saudara Nuriza, dalam keadaan yang hari ni agak kelang kabut sikit. Baik saudara. Usai saya dah bagi pencerahan sedikit tentang hari ini, hari Jumaat, tanggal 29 Julai. Dan hari yang ke-860, saudara. Dan jumlah kematian semalam 4. Jangkitan lebih kurang ada 9 negeri yang ada jangkitan. Kedah ni pun tinggi juga. Saudara Zek Zul, Puan Rubidin, saudara Tok Putih. Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar? Tailong sebelah. Yalah, sebelah saya tu Tailong, bukan Tailong lagi tu. Tapi bagaimanapun saudara, sebelum saya beri pencerahan, saudara Zamel, kita seperti biasa, kita jangan lupa tentang naluri kehidupan. Hari ini e-commerce, mungkin malam besok saya buat e-commerce. Naluri kehidupan saudara, tentang kehidupan kita 50 tahun hari ini dengan 50 tahun dulu. Ada perbezaannya. Kerana 50 tahun lalu saudara, anak menantu takut dengan mak mertua. Tapi hari ini mertua takut sama anak menantu. Saudara Mak Syah. Begitu juga 50 tahun dulu anak-anak lemah lembut pada ibu bapa. Tapi hari ini ibu bapa pula yang harus lemah lembut dengan anak-anak sebab takut anak-anak lari dari rumah saudara. Kemudian 50 tahun lalu semua orang harus mempunyai anak ramai. Tapi hari ini ramai pasangan yang tak suka mempunyai anak yang ramai. Itu perbezaan dulu dan hari ini saudara. 50 tahun lalu anak-anak berbakti pada orang tua. Kini orang tua pula yang terpaksa berbakti pada anak-anak. 50 tahun lalu, lelaki mengejar wanita. Kini wanita yang mengejar lelaki. Ini keadaan saudara bahawa dunia sudah perubahan berlaku. 50 tahun lalu, urusan menikah senang saudara. Tapi untuk bercerai, susah. Tapi hari ini, untuk menikah susah.
Kena dapat borang, kena dapat hujan, apa ini, COVID-19 dan sebagainya. Tetapi untuk bercerai mudah sangat. Kalau orang belah-belah utara dia panggil ni tak pakat. Kalau tak pakat je, habis. 50 tahun lalu kita kenal dengan semua jiran tetangga kita. Tapi hari ini tak ramai yang kenal dengan jiran tetangganya. 50 tahun lalu kita harus makan banyak lemak kerana untuk kuat bekerja. Macam di Kedah ni. Kita nak kerja sawah, atau banting tulang. Tapi hari ini kita takut untuk makanan yang banyak berlemak kerana takut pada kolesterol. Beza dia. 50 tahun lalu rakyat takut dengan kerajaan. Tapi hari ini kerajaan takut dengan rakyat. Di sini saya katakan kuasa rakyat, kuasa keramat. 50 tahun dulu malam hari semua jendela tingkap dan pintu rumah cuma ditutup, tidak dikunci sebelum tidur. Tapi hari ini siang hari pun jendela tingkap, pintu tutup. Takut dengan malah dipasang mangga yang besar, saudara. Saudara Muhammad Adam, apa khabar? Saya masih lagi beri pencerahan tentang naluri kehidupan kita. Kerana 50 tahun dulu tidak mudah mendapatkan apa yang disukai. Kini, saudara, asal suka, mudah sekali mendapatkannya. Kalau ada wang, semua boleh jadi. Saudara? 50 tahun dulu, orang desa merantau ke kota. Kini, saudara, orang kota yang lari ke desa. Nak buat macam mana? Di Kuala Lumpur ke, di kota-kota besar, dah tak ada peluang pendapatan. Balik ke kampung lah. Balik kampung tanam jagung, saudara. 50 tahun dulu, hanya anak muda menggunakan baju berbunga-bunga. Hari ini, saudara, 50 tahun. Kini, orang tua pula yang banyak pakai baju berbunga-bunga. 50 tahun dulu, saudara, ini semua orang suka gemuk supaya lihat senang hati. Tapi sekarang ni semua diet, takut gemuk. Beza dulu 50 tahun dengan sekarang. 50 tahun lalu orang kaya berpura-pura miskin. Kini orang miskin pula berpura-pura jadi kaya. Lagaknya. 50 tahun dulu kalau nak pinjam wang di bank susah. Tapi hari ini semua bank menawarkan pinjaman dengan pelbagai kemudahan. 50 tahun dulu satu orang bekerja mencari hidup untuk seluruh keluarga. Satu keluarga boleh mendapat kehidupan dulu. Tapi hari ini semua bekerja untuk menyara seorang anak. Ibu kerja, mak kerja dan sebagainya. Dah 50 tahun dulu, saudara, orang tua suka mengaji dan baca Quran. Kini orang tua suka baca WhatsApp dan main telefon. 50 tahun dulu, orang makan dalam rumah. Tapi buang air besarnya di luar rumah. Hari ini, orang buang air besar dalam rumah, makan pula di luar rumah. Itulah naluri kehidupan. Sebelum saya masuk lagi Gear 3 ni, bersama dengan sahabat saya, kita masuk dulu sedikit mutiara kata. Kerana ini kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, pernahkah kita terfikir, di saat orang lain berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, serta berusaha menghafal Al-Quran, di samping bangun sepertiga malam meminta keampunan ilahi dalam tahajudnya untuk menggapai syurga impian, di manakah kita saat itu? Fikir-fikirkanlah. Okey, saya. Sekarang kita masuk Gear 3. Bersama saya adalah seorang sahabat, saudara Zamil Ibrahim. Dia ni dulu selalu dia buat dia punya TikTok 3 minit, 5 minit. Tapi dengan saya hari ni 1 jam. Kita grill dia. Apa khabar, saudara? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Cakaplah sikit pada ni saya punya pelayar-pelayar saya. Tapi dulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Kamal Hijaz. Amir Hijaz. Ya. Kerana sudi menjemput saya. Sepatutnya saya esok bersama dengan Datuk Seri ini. Tetapi hari ini saya terpaksa diawalkan sebab menggantikan tempat Al-Fazil Ustaz Ahmad Husham. Ustaz Cengeh. Ustaz Cengeh. Yang sepatutnya beliau live bersama dengan Datuk. Tetapi oleh kerana hari ini dia ada satu program yang tak dapat dielakkan. Jadi saya ganti. Jadi tempat saya besok dia ganti. Jadi kebetulan hari ini kita menyambut ataupun menerima kunjungan hormat Datuk Seri ke negeri Kedah. Hari ini petang tadi kita bawa Datuk Seri ziarah bekas Mufti Diraja Kedah. Datuk yang merupakan bapa yang merupakan bapa kepada Ustaz Usam, iaitu
Datuk Seri Musyik Diraja, Ya. bekas Mufti Kerajaan Negeri Kedah, Ya. Datuk Badarudin, Ya. di kediaman beliau petang tadi. Ya. Dan kita juga membawa Datuk Seri ziarah di kawasan persekitaran, melawat pusat tahfiz Ustaz Usam, Ya. beramah mesra dengan budak-budak tahfiz pada petang tadi. Ya. Jadi malam ini kita live bersama. Besok insya-Allah kita ada majlis kenduri kahwin, iaitu di rumah bekas mantan adun Kota Siputih, orang lama, orang lama UMNO Kedah, iaitu Datuk Abu Sarip. Ya. Jadi hari ini kita live, hari ini banyak tajuk. Terutama sekali petang tadi kita dipahamkan ROS. Ya. Setelah kita menunggu yang agak lama Ya. dan mendebarkan, Ya. sebab sedikit sebanyak isu ROS ni dia membentuk hala tuju parti UMNO dan juga hala tuju kerajaan selepas PRU yang ke-15. Ya. Jadi itu dia punya kesimpulan dia hari ini. Jadi sesiapa ataupun sahabat-sahabat yang menunggu Ustaz Cengir kita, iaitu Ustaz Usam, esok. Ya. Hari ini saya bukan Ustaz Cengir, lembut sikit hari ini insya-Allah. Dia nama nampak lembut tapi maklum saya lah ex-PKR. Saya harus betul serang saudara. Kita tidak ni. Saya kekal dengan UMNO. Ini sahabat saya Datuk Zamel. Dia pernah berjuang macam mana kata Raja Petra dalam penubuhan Parti Keadilan dan sebagainya. Saudara Syam, saudara Kamal Zaman Johan, saudara Jiu Gabu. Okey. Sebenarnya saudara, setelah sekian lama kita menanti boleh tak boleh UMNO punya perhimpunan, saya dah mengulas banyak dah persoalan tentang pindaan perlembagaan. Sebab sebagaimana saya katakan bahawa perlembagaan sesebuah parti itu biarlah ahli yang menentukan, bukan orang luar yang menentukan. Ya. Dan ROS ataupun pendaftar pertubuhan dia tengok kalau tidak bertentangan dengan undang-undang negara, undang-undang pertubuhan boleh. Yes. Tapi banyak orang menuduh macam-macam. Saya dalam keadaan begini sebab itu saya katakan saya bersimpati juga dengan Bang Dong Mae kita ni. Ya, saudara Mahathir Hashim, jangan lupa melawat Kolej Ustaz Abdul Hamid. InsyaAllah. Itu tempat saya belajar dulu. Tempat jatuh lagi dikenang, sahabat. Cuma di sini tak ada tempat jatuh cinta. Sebab di Bendang ni, Kedah ni kan, panas terik. Saya belajar di sini selama lebih 2 tahun. Berkenalan. Ramai juga sahabat-sahabat saya di sini. Saudara. Dan terima kasih Saudara Asri Yusof. Saya cuma nak bertanya dengan Saudara Zamir, apa perasaan anda setelah anda mendengar pengumuman yang dibuat oleh Setiausaha Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan. Dia mengatakan bahawa UMNO boleh mengadakan pemilihannya selepas 6 bulan, lebih kurang 6 bulan lah, dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum. Apa pandangan you? Okey. Pada pandangan saya sebagai ahli di bawah, yang bercampur gaul dengan boleh dikatakan hampir banyak tempat di seluruh negara. Apabila saya juga masa dengan Ustaz Usam, sewaktu kita masih lagi bercinta dalam Muafakat Nasional. Jadi kita punya NGO pun kita tak bubar lagi, iaitu Kelab Pendokong Penyertaan Ummah. Jadi ini yang saya maksudkan ROS tadi tu, apabila kita bertemu dengan rakan-rakan ahli di bawah, mereka menunggu. Menunggu sebab sebulan yang lalu apabila kita pergi ke banyak lokasi ataupun kawasan-kawasan parlimen, mereka just nak tunggu, dia ada 2 pilihan. Nak pilihan raya, pemilihan parti. Dan kebanyakan tempat yang kita pergi, kita bertemu dengan ketua bahagian timbalan dan sebagainya, mereka menyatakan jika berlaku ataupun ROS membuat keputusan yang tidak memihak kepada kebanyakan ahli, ini sedikit sebanyak akan mengganggu gerak kerja UMNO, boleh dikatakan di hampir seluruh tempat, di seluruh negara, bahagian-bahagian. Sebab secara logik akalnya, ketua bahagian yang sedia ada di kawasan ataupun di bahagian-bahagian, mereka tidak mahu ketika nak menghadapi pilihan raya nanti mereka hilang jawatan.
Ya. Dan sudah pasti seperti berlaku baru-baru ini, kita jangan nafikan, jangan berbohong, iaitu parti PKR, mereka berpecah di semua peringkat. Saudara masih lagi ada kontak dengan teman-teman Kawan-kawan dalam PKR ada. Ada orang kata sikit-sikit ada orang bertanya, betul ke saudara dapat 10 juta? Allahu Akbar. Saya duduk di pusat tahfiz ni hari ni. Ya, Hari ni untuk pengetahuan rakan-rakan di luar, Ya. kita live di pusat tahfiz Al-Riyadah Kodiang Kedah. Okey. Jadi di sini ni tempat suci, tempat baik. Wallahi, saya tidak menerima 10 juta maupun 2 juta apa yang dikatakan oleh Raja Petra baru-baru ni. Termasuk rakan-rakan saya yang lain, termasuk Lokman, Hanafiah Man, apa yang disebut. Teman-teman reformasi. Ya, tidak. Saya tak ada, saya sekat UMNO masa tu. Oh, tapi walau bagaimanapun, Ya. kita kembali Ya. sudah banyak tahun dah. Ya. Sebab kita nampak satu-satunya parti. Ya. Saya tak nafikan PAS. Tetapi satu-satunya yang parti yang memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air sejak dulu adalah UMNO. Okey. Teruskan balik dengan apa ni ROS tadi. Okey, jadi apabila kita melihat di kawasan-kawasan yang kita ziarah, terutama sekali kita santai bersama anak muda di parlimen-parlimen tertentu, terutama sekali kita fokus parlimen, ada 16 parlimen yang kita fokuskan, iaitu 16 yang jadi katak. Okey. Yang mana ahli parlimen ataupun sebelum ini mungkin sebahagiannya ketua bahagian, mereka lompat kepada Parti Bersatu. Okey. Jadi kerusi-kerusi tersebut, kita santai ataupun kita dekat dengan anak muda yang secara automatik 18 tahun ke atas ni, kita nak pastikan pada mereka, sebab mereka ada setengah anak muda, mereka tak harap pada ahli parlimen ataupun wakil rakyat yang akan dipilih nanti tak lompat. Sebab mereka alami di kawasan mereka, terutama sekali di Larut, di Bukit Gantang, itu yang lokasi-lokasi jeli juga kita pergi. Jadi ROS ini, keputusan ROS tadi ini sedikit sebanyak melegakan hampir seluruh bahagian-bahagian di negara ini. Sebab saya katakan tadi, sebab mereka duk tunggu confuse dua benda. Nak bertanding pilihan raya, nak membuat persiapan untuk menghadapi pilihan raya, ataupun nak gaduh sama-sama kita dalam menghadapi pemilihan parti. Hampir pasti, kita suka ataupun tidak suka, daripada sekarang ni bulan esok lusa dah bulan 8. Sebelum bulan 5, kita akan bubar. Kalaulah pilihan dikatakan tadi nanti pemilihan dahulu, ROS tak lulus, makna kata sekarang kita akan bertembung di cawangan, di bahagian maupun di pusat. Dan ini akan mengambil masa sehingga bulan 12 ke bulan 1. Selepas itu akan bubar. Jadi apabila berlaku itu, tentu saja kita jangan nafikan, kita jangan katakan kita akan kembali bersama dalam satu pasukan. Biduk lalu kiamang bertahun. Itu semua bohong. Semua parti dalam Malaysia, saya percaya, termasuk UMNO, akan berlaku timbalan akan lawan ketua bahagian. Ketua bahagian akan mempertahankan kerusi beliau. Mungkin ketua pemuda akan terus langgar ketua bahagian. 70%. Jadi ini akan berlaku sistem ataupun aturan-aturan yang sedia ada di bahagian masing-masing akan berceramah. Jadi akan disusun balik untuk hadapi pilihan raya. Ada yang dah kecil hati. Sebelum ini dia ketua PDM begitu dan begini. Jadi ini akan menimbulkan rasa kurang senang, dan saya percaya kalau tidak 50%, 20 ke 30% yang sedang berlaku dalam PKR sekarang, tetapi mereka tutup, pecah dalam UMNO. Sebab, sikit lagi, saya dipahamkan maklumat yang saya terima daripada PKR, sahabat. Ramai kawan lagi. Kawan ramai. Hampir 2,000 aduan penipuan dalam PKR sedang disiasat dan dibantah, ataupun aduan dibuat. Lebih 2,000. Kalau lebih 2,000, 2,000 tu apa dia? Cawangan ke, ranting ke, kawasan ke, bahagian. Mereka juga tak berpuas hati kepada pihak yang menang dalam PKR sekarang. Jadi kita tidak mahu itu berlaku dalam UMNO. Alhamdulillah. Sekarang ini tumpuan di semua bahagian UMNO di seluruh negara hanya satu sekarang, iaitu nak menghadapi pilihan raya. Pemilihan selepas itu. Jadi sekarang fokus. Jadi dah bahagian-bahagian dah boleh tumpu dah.
Dah tak gaduh nak fikir timbalan nak lawan ketua, lepas ini kita fikir lain. Ya, Itu maksud saya. Nah, itu masalah apabila ROS sudah pun menyelesaikan persoalan yang dibangkitkan, kehendak ahli, akar umbi, kehendak cawangan dan sebagainya. Dan saya melihat ini juga memberikan kelegaan kepada Yang Amat Berhormat pada menteri. Kalau tidak orang duk kata macam-macam lah. Saya pun bersimpati dengan beliau. Sebab saya berkali-kali saya mengatakan, kau buat apa pun berlaku, kalau sesuatu tidak ini apa terhadap Yang Amat pada menteri, kita warga UMNO harus memapah beliau. Sebab kedudukan beliau adalah sebagai naib presiden. Tapi alhamdulillah selepas usai sahaja ini ROS memberi pemberitahuan kepada Susat Agong, saya mendapat kiriman, dapat telefon kawan-kawan, habis bateri hari ini. Sebab mereka menzahirkan kelegaan, tidak ada lagi politicking dalam parti. Sekarang ini kita akan menghadapi pilihan raya. Itu yang dia nak difokuskan sekarang ni. Bilakah tarikh yang terbaik Yang Amat Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong. Saudara Asri Yusof minta supaya ini bukan berbuat terus, tak boleh. Kita mesti mematuhi perlembagaan. Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong adalah kuasa mutlak. Yang Amat Perdana Menteri dia akan menghadap Tuan Agong, minta kalau boleh tuanku nak adakan pilihan raya. Barulah pembubaran parlimen boleh dibuat. Jangan duk kata Datuk Ismail buat tak boleh begitu. Itu mengikut perlembagaan. Dan yang paling penting apabila semalam maka berlakulah kelulusan 209 daripada 220 ahli parlimen memutuskan supaya kita mewujudkan akta lompat parti. Lepas ini kata-kata kekeringan lah saudara. Dan di samping itu cuma 11 orang tu tak dapat hadir. Ada yang berada di Commonwealth, ada yang berada di Mekah. Saudara, jadi saudara, saya saudara Azman tekan butang, siapa berani? Saudara Azman, bukan soal tekan butang saudara. Ini kuasa pilihan raya terletak di tangan Duli Yang Maha Pertuan Agong. Saudara Syaudik Kamran, PKR yang terbaik, tak ada masalah. Saya dah katakan saudara-saudara, untuk pilihan raya kali ini, saya nak tanya dengan saudara Zamil, dengan adanya akta lompat parti ini, so saya berkeyakinan tidak ada lagi lah kita menghadapi suasana politik yang tidak menentu. Sekarang ni siapa dah dipilih wakil rakyat, itulah orangnya. Kalau dia mewakili UMNO, UMNO lah. Kalau dia mewakili keadilan, keadilan. Okey? Bagaimana pandangan saudara dari segi ramalan ni keputusan atau kekuatan Parti Keadilan dalam senario politik hari ini? Nak tahu juga? Lepas ini saya akan ulas. Saya melihat dalam isu PKR ini, kita tak nafikan mereka ada kekuatan mereka tersendiri. Mereka ada kawasan tradisi mereka. Itu kita tak nafikan. Okey? Tapi dalam masa yang sama apabila kemunculan semula Rafizi yang keluar mungkin daripada gua, setelah kemunculan sendiri, dia jangan berperasan bahawa kemunculan beliau tu akan dilihat hebat ataupun parti-parti lain, terutama sekali Barisan Nasional, akan takut. Sebenarnya kita rasa inilah satu-satunya sahabat, dia sahabat lama saya, sama-sama Esko dulu, antara yang mempermudahkan perjalanan ataupun serangan-serangan yang wajar ataupun wajib diada dalam setiap diri ahli UMNO untuk menghadapi orang ataupun mungkin ramai orang yang mirip seperti Rafizi di dalam PKR. Itu kita tak nafikan. PKR dia ada kekuatan sendiri. Begitu juga dengan DAP. Dia ada kekuatan mereka sendiri. UMNO ada kekuatan. Saya baca tadi komen yang menyatakan PKR yang terbaik. Okey, kita hadapi PRU yang akan datang ini secara gentleman. Dan saya sendiri bagi tahu banyak kali dalam video-video sebelum ini. Sebab isu yang abang katakan tadi, iaitu akta lompat parti telah pun diluluskan 209. Kalaulah Pakatan Harapan kah, Perikatan Nasional kah, Barisan Nasional menang, kita hormat keputusan yang rakyat bagi. Pilihan rakyat. Pilihan rakyat yang
rakyat bagi. Kalau Pakatan Harapan, okey, kita akur. Mereka terus perintah. Jangan ada langkah Sheraton 2 ke ataupun ada. Tak perlu itu. Ini yang gambaran rakyat kadang-kadang setengah tu dah semakin meluat apabila mereka melihat keadaan di Sheraton tersebut. Okey. Saya berkali-kali saya katakan kesan daripada lompatan katak puru ke apa semua. Oh ya, by the way, lupa pula. Malam ini kita menyambut Mahal Hijrah. Sebab itu sepatutnya saya dengan Ustaz Usyam. Tapi kerana Ustaz Usyam ada jemputan, jadi malam besok kita akan membicarakan soal Mahal Hijrah. Bagaimana ahli politik, warga bangsa kita perlu berhijrah. Itu malam besok dengan Ustaz. Saya kata Ustaz cengeh. Dia pergi berceramah tu memang cengeh. Tapi yang sebelah saya ni lagi cengeh. Saudara. Tapi saya merasakan bahawa apakah saudara bersetuju? Pilihan raya kali ini, keputusannya saya punya berkeyakinan 3 parti saja yang akan survive. Saya minta maaf lah teman-teman daripada Parti PAS, daripada Parti Bersatu, daripada parti Amanah. Saya melihat, macam saya selalu katakan, sebab saya melihat daripada data. Kalau you tengok dari data-data dalam komputer saya, DAP tak lari daripada 40 kursi, 37 ke 40 kursi. So itu sebab dia menang dulu pun ratus-ratus ribu. Tak bolehlah kita nak katakan, kita boleh kalahkan mereka, tak boleh. Begitu juga kata untuk Parti Keadilan. Sebab ramai juga keadilan berada dalam kluster Pakatan Harapan yang tidak ada lagi Parti Pejuang. Yang tidak ada lagi Parti Amanah. Tak ada lagi Parti PBM. Yang ada dalam kluster Pakatan Harapan adalah DAP, Amanah dan Parti Keadilan. Dan akan berhadapan dengan UMNO bersama dengan Barisan Nasional. So saya melihat senarionya itu yang tak lalu siapa boleh menafikan. Inilah 3 rangkaian parti yang akan mewarnai senario politik negara kita. Yang lain tu saya maaf cakap lah, saya datang ke Kedah ni, orang Kedah tak suka lah. Tapi realitinya kita kena terima Parti Pejuang besar kemungkinan hilang deposit. Parti Pribumi yang itu hari, PBM, yang mereka duduk berpayung di bawah Parti Keadilan waktu bertanding dalam pilihan raya dulu. Dia dapat 13 kursi, termasuklah Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Mukris dan sebagainya. Mereka berpayung di bawah Parti Keadilan. Kali ini sudah saya berkeyakinan kursi mereka tentulah akan dirampas balik oleh Parti Keadilan. Dan dalam pilihan raya lepas, kalau kita tengok jumlah kursi-kursi, kita cuma ada di Semenanjung ni sekitar 176 kursi saja daripada 222. Kerana 55 kursi itu berada di Sabah dan Sarawak. Jadi segi itu, kalau DAP dah ambil 40, tinggal lagi 336. Inilah kursi-kursi yang akan saya lihat, yang akan dikongsi antara UMNO dan Keadilan. Adalah sedikit, bukan tak ada. Jangan kita nafikan. PAS juga masih ada lagi dia punya pengikut-pengikutnya. Kewalakan mereka terhadap pimpinan. Tetapi apabila PAS memutuskan untuk bersama dengan Perikatan Nasional dan mereka bertanding menggunakan lambang Perikatan Nasional, meninggalkan lambang PAS. Tentu ini mengecewakan hati. Mungkin malam besok saya nak tanya dengan Datuk Usyam. Ustaz Usyam ni dia agak sympathizer dan memanglah keluarganya orang PAS. Tapi dia agak terbuka pemikirannya. Seremat semana dia kata, lupakan yang lain itu jelas. Lupakan yang lain jelas. Pilihan terbaik dari masa DAP hanya UMNO BN saya menyantuni rakyat. Ya, saudara Mat Semana benar. Jadi maksud saya tadi 3 parti saja, yang lain saya tak nampak. Kalau Parti Amanah mungkinlah mereka akan mengambil tempat PAS, sebabnya kerana Amanah dalam kluster Pakatan Harapan. Yang 3 tadi itu, maka pengundi-pengundi yang berketurunan bukan Melayu. Mereka lebih bersimpatilah dengan Keadilan bersama dengan Amanah. Sebab itu saya menyangkakan buat macam mana pun Amanah akan dapatlah tak kurang 11 kursi itu akan kekal lah. Dan tempat-tempat yang dimenangi oleh Parti Bersatu waktu pilihan lalu rasanya telah pun bakal diambil alih oleh Parti Keadilan. Tinggal ni, sebab itu saya berseru kepada ahli UMNO, warga UMNO. Sekarang ni dah tak ada pemilihan parti. Okey? Tak ada sebab nak bergaduh. Orang Kedah kena berkelahi. Tak payah nak berkelahi lah. Konsentrate, santuni rakyat dan perjelaskan kepada rakyat matlamat perjuangan kita. Saya bercakap, saudara Zamir, saya cukup tak seronok. Sebab itu bila saudara tanya saya, kenapa tak pergi parlimen, saya malas untuk pergi parlimen kali ini.
Sebab saya melihat wajah-wajah mereka yang membohongi rakyat. Mereka yang bercakap nak membela rakyat, tetapi bila masanya rakyat dalam keadaan susah, mereka tidak turun langsung. Tidak menyantuni. Yang mereka tahu nak berebut jawatan, aku nak jadi menteri dan sebagainya. Okey, saudara? Ya, saudara Cik Anwar, ya, sakau selagi boleh. Itu keadaannya. Bukan saya kita tuduh, tapi rakyat melihat. Persepsinya bahawa pimpinan yang ada dapat jawatan, kalau boleh nak sakau sebanyak mungkin. Rakyat masih lagi tergeliat dalam hidup yang susah. Petani macam mana tak disantuni. Nelayan menghadapi masalah. Jadi masalah-masalah ini seharusnya kita tak boleh letakkan semata-mata di bawah Perdana Menteri. Masing-masing ada kementeriannya. Kementerian Pertanian, yang menjaga nelayan, menjaga petani, pesawah. Saya tak tahulah. Jadi katak-katak forever, Joe Chawi. Saya tak ada katak dah kali ini. So, jadi bagaimana saudara melihat dalam pilihan raya akan datang antara UMNO, Keadilan dan DAP, Amanah serta mungkin PAS sedikit? Saya melihat parti-parti ini mereka ada kebanyakan parti yang abang sebutkan tadi. Semua mereka ada basic ataupun mereka ada simpanan tetap di kawasan-kawasan tertentu. Itu kita tak nafikan. Cuma sekarang ini apabila selepas 2018 saya percaya apabila kita tengok trend di Johor dan di Melaka, presiden ataupun pimpinan tertinggi UMNO dan Barisan Nasional, mereka telah mengambil kira hasrat ataupun kemahuan anak muda. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, mereka juga melihat tidak semestinya dia ketua bahagian, dia dah bertanding 3-4 kali, dia jadi calon. Jadi ini. Dan trend ini pada parti-parti lain masih lagi saya nampak kekal. Seperti Amanah, PAS dan juga DAP. Tetapi PKR nampak dah mengambil langkah iaitu meletakkan calon-calon yang kadang-kadang di kawasan tersebut orang tak kenal pun. Sebab mereka nak cuba nak reformasi kan ataupun nak reform muka-muka calon itu. Tetapi bila kita tengok keberanian presiden yang selepas hari ini saya percaya keberanian presiden apabila meletakkan calon-calon muka baru, muka yang boleh diterima oleh masyarakat setempat, insya-Allah saya percaya jika kaedah ini digunakan dengan wajah-wajah yang nak memenangkan UMNO itu sendiri, saya percaya UMNO akan lebih ke hadapan berbanding dengan parti-parti lain. Namun kita jangan nafikan DAP, PKR, PAS dan Amanah, mereka ada kekuatan di lokasi ataupun di kerusi-kerusi tertentu. Kerana itu, jika BN mahu mengatasi mereka, kita kena menunjukkan keberanian kita. Satu, ketika ini ROS dah bagi keputusan pemilihan selepas pilihan raya. Parti dah selesai dah. Selesai dah. Jadi tumpuan sekarang buat kerja, tunjuk pada rakyat, tunjuk pada masyarakat. Jangan tunjuk ataupun buat kerja untuk kelompok kita sahaja. Ataupun makna kata di sini untuk geng UMNO saja. Jadi kalaulah kata kita boleh tunjuk begitu, saya percaya UMNO boleh ke hadapan seperti Melaka dan di Johor. Saudara Zamel, saya mengajak teman-teman lah yang berkesempatan melayari saya punya live ini. Kita harus pertama sekali berlapang dada. Yang kedua, menerima hakikat. Jangan kita nakkan sesuatu sedangkan benda tak boleh capai. Nak meminang putih Gunung Ledang sedangkan Jambatan Emas pun tak ada. Nakkan rumah banglo sedangkan dalam poket ada RM10. Kita kena berpijak di bumi nyata bahawa kekuatan UMNO berapa kursinya. Jangan menafikan macam Parti Keadilan, mereka berada dalam kluster Pakatan Harapan. Kluster Pakatan Harapan kekuatannya ada pada pengundi bukan Melayu. Ini yang saya katakan. Betul tadi Saudara Azmi daripada Kelantan bagi komen tadi, kata mereka sakau sehabis mungkin. Betul, itu kesilapan pimpinan terdahulu. Betul, ada juga teman mengatakan tadi bahawa pengundi bukan Melayu, khususnya warga bangsa keturunan Cina, mereka juga merasakan bahawa kali ini DAP akan kehilangan sekitar 10 kerusi daripada yang dia ada dimiliki daripada 42. Tapi masih lagi 32. Nampak dia tu.
Jadi kalau kita katakan mereka tidak mendapat bilangan kerusi, kalau nak kata huyuk habis tak boleh. Sebab mereka still exit. Dan ini adalah kuasa penentu waktu saat nanti yang kita akan hadapi bila kita nak tubuh kerajaan. Sebab itu dalam saat-saat begini kita kena terima hakikat. Warga UMNO kena kerja habis-habisan dan kena tunjukkan bayang-bayang UMNO kali ini kita mahu melakukan islah kepimpinan yang benar-benar dan tidak lagi nak bergayut dengan orang lama. Sebab itu, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dah bercakap berkali-kali, kita akan menurunkan wajah baru. Kita akan menurunkan pimpinan muda. Matlamatnya apa? Bukan for the sake of changing, bukan pada untuk merubah sekadar merubah, tidak. Kita mahu melakukan islah dalam kepimpinan supaya rakyat dapat disantuni. Ini kena ingat saudara, dalam masa-masa terdekat nanti kita harus membentuk kerajaan di saat negara berada dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Jadi sebab itu saya kata lebih baik kita jangan bergaduh sama kita. Kita santuni. Teman-teman dalam dari keadilan saya tak ada masalah. Kalau mereka menang, tapi kalau mereka berjaya menang, menubuhkan kerajaan bersama dengan DAP, terpulanglah. Kita akan menjadi pembangkang yang konstruktif. Kalau kita berjaya menang, menubuhkan kerajaan, sebab saya melihat fixed deposit kita ada di Sarawak, ada di Sabah yang akan membantu kita. Itu pun, kita tak boleh katakan 55% bersama dengan kita. Di Sabah, UMNO Sabah, saya menyangkakan dapat lebih kurang 18. Dan saya menyangkakan UMNO di Semenanjung ini dapat 80. Kalau 80 campur 18, kita ada 94. Dapat 94 campur pula dengan 25. 25 daripada Sarawak. Sebab Abang Johari sudah pun menyatakan bahawa dia akan bekerjasama dengan parti yang dapat majoriti. Kalau kita ada 94 campur 25, kita boleh tubuh kerajaan lah. 119. Sebab memerlukan, sekurang-kurangnya kita memerlukan sekurang-kurangnya 112 ahli parlimen untuk membolehkan kita membentuk kerajaan. Selepas itu nanti, dan memang sekarang ni tidak ada lagi akta lompat parti semua, kita akan mewujudkan satu kerjasama untuk for the sake of the rakyat. Sebab itu saya tak marah. Saudara Ismail Bobo, BN punya rekod terbaik membangun negara. Dan yang paling penting, betul saya setuju dengan Ismail. Pertama-tama sekali, kena ada kekuatan diri. Kita mesti menghapuskan kronisma. Kita mesti menghapuskan nepotisme. Kita mesti menghapuskan korupsi. 3 matlamat ini kalau UMNO, pimpinan UMNO dapat ditangani, maka saya yakin rakyat akan kembali. Sebab kita ada track record. Dan saya tak mau sebut pasal parti-parti keadilan. Itu pun kawan-kawan kita, kawan-kawan you juga. Ramai, kan? Masih lagi, saya tidak yakin macam Saifuddin Nasution boleh kalah. Tapi kawan-kawan lain saya tak tahulah. Sebab mereka juga pun berapa masalah juga. Kalau kawasan di mana pengundi Melayu 55%, pengundi bukan Melayu cuma 40%, mereka juga sekarang ni telah menimbangkan apakah mau bersama keadilan atau bersama dengan UMNO. Tapi sekarang hari ini, saat ini saya melihat bahawa kekuatan DAP dalam menguasai pemikiran pengundi warga keturunan Cina pun bukan macam dulu. Dulu kalau Kit Siang kata A, tapi sekarang ni kalau Lee Gok Eng kata A, mereka boleh kata B. Macam Anthony Loke, dia kata kita mau ke kiri. Dia kata kenapa ke kiri, masuk tengah lah. Itu yang membukakan ruang bagi calon-calon daripada UMNO untuk memenangi kursi sebahagiannya. Tetapi kita jangan hidup selesa. Cuma saya melihat untuk kali ini UMNO masuk ke gelanggang dengan serba kekurangan. Jangan lupa, walaupun Perdana Menteri datang daripada UMNO, tapi kita bukan parti kerajaan. Kita tak boleh menganggap sebab kerajaan hari ini adalah parti gabungan Perikatan Nasional 2.0. Sebab itu banyak usaha-usaha yang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri untuk melakukan perubahan pun tak boleh nak buat. Sebab kalau dia buat begini, pimpinan kata ini boleh untung UMNO saja. Nak buat begini, PAS kata UMNO saja. Jadi benda dia berlaku kemelut dalam kepimpinan. Sebab itu saya bercakap, kita kadang-kadang kita nak marah pun, saya tak marah, tapi kadang-kadang bila kita melihat dalam kesukaran dia, kita sayu jugalah pemimpin UMNO yang terperangkap dalam suasana yang sebegitu. Tapi bagaimanapun saya bersyukur apabila dia adakan pertemuan top 5, mereka telah pun mencapai kata sepakat. Pertama sekali, ROS sudah selesai. Yang kedua,
lompat parti juga selesai. Cuma sekarang kita menanti tarikh. Tapi tarikh itu kena ingat saudara. Jangan saudara tiba-tiba nak marah pada Perdana Menteri. Tarikh itu penentuannya, kelulusannya terpulang kepada istana. Jangan pula kita kenapa Mak Yai tak buat sekarang ni? Kenapa Datuk Ismail Sabri tak boleh buat begini? Kita tak bulan ni. Tetapi saya yakin dalam keadaan sekarang ini, siapa saja pun jadi Perdana Menteri, mereka menghadapi masalah untuk menangani kerana ribut yang mendatang. Saya khawatir juga seandainya UMNO berpeluang untuk kembali menerajui negara macam dominan lah dalam politiknya. Paling saya khawatir expectation ataupun kehendak rakyat tak dapat dipenuhi. Nanti akhirnya siapa saja Perdana Menteri daripada UMNO akan dimaki. Sedangkan suasana ekonomi dunia begitu tenat. Seriau juga. Kalau gitu keadaan gini, Abang Non nak sangat jadi Perdana Menteri, biarlah Abang Non jadi Perdana Menteri, dah you rasalah sangat. Sebab keadaan sekarang dunia hari ini tidak menentu. Ringgit kita masih dalam keadaan yang dah limbo, ekonomi dalam keadaan. Memang kita nasib baik. Saya baca tadi, Saudara Zamil, negara kita ada agak bernasib baik berbanding dengan negara lain yang menghadapi tekanan ekonomi teruk macam di Laos. Sebab di Laos dia tidak ada hasil. So dia terpaksa berhutang. Kemudian ada juga beberapa negara lain yang sekitar ada 7 negara yang kebergantungan hutang mereka pada negara China dan sebagainya. Dan kalau mereka tak dapat nak bayar, tak boleh serve the debt, maka mereka akan terjebak dalam masalah lebih teruk lagi. Dan mereka perlu wang untuk membeli makanan. Kita ni walaupun penggantungan terhadap makanan di luar, tetapi paling tidak kurnia Allah SWT, bumi kita ini kita ada minyak. Bumi kita ini kita ada getah. Bumi kita ini ada minyak kelapa sawit. Cuma percaturan, pelaksanaan, kepimpinan menteri-menteri yang sepatutnya menangani isu ini secara berhemah. Itu kita nasib baik. Jadi sekarang ni, Saudara Razali Samad, siapa yang lompat parti, hilang pencen. Bukan hilang pencen, hilang jawatan total. Artinya pilihan raya pemilihan mereka ni tak sah. Saudara Mon Syarim, Najib Nomics. Saya melihat terus terang saya katakan, bila kita buat live macam ni, kadang-kadang teman-teman pelayar dia mengharapkan saya menyantuni kehendak hati mereka. Yang saya tak boleh. Saya kena menerima hakikat Saudara Zamil bahawa ini keadaan politik negara kita ini, siapa saja yang bakal menjadi Perdana Menteri, dia akan menghadapi suasana yang agak tekanan yang tenat. Kerana berwang kita dengan US dollar, nilai mata wang kita dengan pound sterling, dengan negara serantau. Kita dengan Singapura, kemudian kita punya food security. Makanan ini paling penting. Rakyat dia tak kisah apa nak jadi pun, aku make sure bangun pagi ada makanan atas meja. Tak ada makanan, ini bermasalah. So, ini yang akan dihadapi untuk kepimpinan akan datang. Sebab itu saya pernah bercakap dengan Presiden UMNO, berhati-hati. Jadi, ahli-ahli UMNO peringkat Akak Umbi, jangan over-promise. Jangan berlebih-lebihan memberi jaminan. UMNO merentah nanti, semua akan selesai. Anda bukan Allah SWT. Kita tidak mempunyai tongkat sakti. Kita tak mempunyai tongkat macam mana tongkat Nabi Allah Musa. A jadi B, B jadi... Tak boleh. Sekarang ni kita kena terima hakikat. Peringatkan rakyat. Pertama sekali, sentiasa berjimat cermat. Jaga kehidupan kita. Jaga ekonomi kita. Jangan keterlaluan. Dan jangan overpromise. Apa pandangan saudara? Dia kira macam ni. Saya mungkin berbeza sedikit dengan abang. Ya, okey boleh. Berbeza sedikit dalam isu minta Datuk Seri Ismail Sabri bubar. Saya bercampur dengan ahli di peringkat bawah. Boleh katakan saban hari, dan juga beberapa video saya sebelum ini, sehingga kan ada video saya yang pihak ada buat laporan polis. Iaitu tentang isu saya bagi tahu, saya menyokong kenyataan Datuk Seri Nur Jazlan, Timbalan Pengerusi UMNO Johor, yang menyatakan Ismail Sabri Perdana Menteri yang lemah. Jadi saya sokong ketika itu. Jadi saya punya pandangan, saya minta maaf bang, pandangan saya daripada Ismail Sabri terus berada dengan menteri-menteri kata itu, dengan dia sekali dilihat tak betul.
dilihat kurang berkesan. Persepsi. Yes, ini yang ahli bawah ataupun rakyat bawah nampak. Rakyat bawah kalau boleh lagi cepat pemimpin ataupun menteri yang kata-kata ini keluar daripada pejabat Putrajaya lebih baik. Itu yang gambaran di bawah menyatakan bila lagi Datuk Seri Ismail Sabri nak minta ataupun nak menghadap tuanku bubar. Itu yang rakyat nampak. Sebab akta lompat parti telah pun kita buat. Yang menjadi, orang kata apa di Kedah ni bahasa cakap apa, cacing kepanasan. Adalah puak-puak ataupun menteri-menteri, termasuk menteri dalam negeri, yang lompat. Jadi ini yang rakyat nampak daripada kita bersusah payah bersama dengan pimpinan UMNO, dominan, menghadapi masalah rakyat ataupun masalah ekonomi, rakyat lebih selesa satu kerajaan yang betul-betul tulus. Walaupun Pakatan Harapan memerintah, kita kena hormat itu mandat rakyat. Kita tengok mereka hadapi kemelesetan ekonomi dan sebagainya. Tetapi sekarang ini mood rakyat mahu kembali kepada Barisan Nasional. Jadi saya sebagai yang bercampur di bawah ni, kita tengok tunggu apa lagi Ismail Sabri nak bercampur, nak bergaul ataupun nak bersama-sama dalam satu kabinet yang katak berlambak di situ. Ini gambaran yang rakyat tengok. Jadi sekarang ini 2 hari yang lalu semalam kita dipahamkan. Saya nak beritahu abang, mungkin kita berbeza. Bersatu itu musuh kita. This is confirm 100% musuh kita. Kemarin musuh kita kata tak puas hati dengan Perdana Menteri. Kita memang itu musuh kita. Jadi tunggu apa lagi? Suasana musuh itu patut kita wujudkan sekarang sebelum kita hadapi pilihan raya. Dia tak payah layan lah permintaan mereka tu. Tak perlu layan permintaan mereka. Nak layan permintaan bersatu Perdana. Nak Perdana Menteri, nak Menteri. Nak layan apa? Sekarang kalau dia orang marah kita, kalau saya Ismail Sabri, so what? You mau apa? You nak tarik sokongan? Tarik . Dia jumpa Agung, menghadap Agung. Saya sudah masalah dengan Perikatan Nasional. Saya nak serah ke Agung untuk Agung perkenan pembubaran. Kita hadapi. Sekarang dia orang nak benci kepada Perdana Menteri. Okey, carry on. Sebab dia kata tadi bahawa dia kecewa. Kecewa. Memang kita suka mereka kecewa. Sebab mereka sudah banyak mengecewakan kita. Mereka sebelum ini mereka curi kita punya ahli parlimen, kita tak kecewa. Dah lah dia curi kita punya harta. Lepas tu dia nak cakap pandai pula dengan kita. Jadi saya minta Datuk Seri Ismail Sabri, walaupun baru-baru ni saya kena menghadap Bukit Aman atas video yang kritik Datuk Seri, tapi saya tetap sayang pada Datuk Seri sebab Datuk Seri naik presiden saya. Yes. Busuk ke, wangi ke, naik presiden saya. Parti UMNO. Tetapi kalau naik presiden saya, Ismail Sabri, follow tuntutan mereka, saya minta maaf. Saya tak boleh sayang naik presiden saya macam ni. Kalau tuntutan mereka diterima. Tuntutan nak terima apa lagi 2-3 bulan abang. Kita baca nak bubar. Hampa ni nak fikir rakyat ke? Hampa nak jawatan timbalan Perdana Menteri, GLC dan sebagainya. Ini yang saya nak minta pada sahabat-sahabat pimpinan yang dengar sini. Biar pi mereka nak lawan dengan kita. Biar pi mereka kecewa dengan kita. Memang itu musuh kita. Adakah kita musuh kita seronok mereka gembira dengan kita? Dua-dua kat dia orang. Kita memang suka mereka kecewa. Sebab mereka pernah mengecewakan kita. Itu pandangan Ustaz Zamir yang kadang-kadang saya agak bersetuju bahawa tak ada sebab untuk kita melayani. Betul. Dalam perjanjian, dan perjanjian itu bukan perjanjian antara UMNO dengan PBM. Itu perjanjian waktu Yang Berhormat Datuk Seri Sabri mahu membentuk kerajaan. Sebab itu kita mengatakan kerajaan ini bukan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Jadi saya juga bersetuju dengan pandangan Ustaz Zamir, tak ada perlulah kita. Memanglah kita dengar kenyataan Susah Agung PBM. Mereka kecewa kerana Datuk Seri Sabri tak terpenuh janji. Politik ini janji 1000 mimpi pun dia buat. Ada dengar manifesto manifesto ini, tetapi akhirnya kitab suci. Akhirnya manifesto bukan kitab suci. So dalam keadaan begini, saya nak menekankan kepada warga UMNO. So ni harus bermula daripada saat ini. Sebenarnya apabila saat saja ROS pengumuman daripada Susah Agung mengatakan bahawa pemilihan parti boleh jalankan, terus
Jangan pandang belakang lagi. Sebab yang merasa kecewa, yang merasa tergugat adalah kluster-kluster yang selama ini merosakkan, menyusahkan yang Bapak Perdana Menteri. Ini yang saya katakan kelalang, keliling kelalang. Mereka memberi gambaran yang tak menentu. Akhirnya, ahli warga UMNO sendiri mula merasakan, macam mana ni? Kita nak begitu, kita nak begini. Tapi Alhamdulillah, saya melihat bahawa Datuk Ismail Sabri dia menyantuni kesan daripada adanya pertemuan. Memang dalam gambar kita tengok top 5 sudah pada pertemuan, meeting, kan? Cuma saya kata semalam tak eloklah kita share kat orang. Kan? Buat apa nak tunjuk rahsia kita. Acar Bentayan, bosku terbaik, Saudara Jamil Hassan, bersatu ramai kata. Mana nak pergi tengah Penang ni? Saya sekarang ni masa untuk saya ketawa dah, saudara. Untuk saya nak marah-marah macam Saudara Jamil dah kurang sikit. Sebab saya tahu bahawa kata-kata ni kita akan nampak ada yang tergolek, terkangkang, tak ada air. Kolam sudah tidak ada. Last Pak Mak buat magic, lulus, padu, mantap, meroket. Ya, Coca-Cola Moh, saya bersetuju dengan pandangan anda. Saudara dari Jepun, saudara tengok ini live saya ini, mungkin saudara bersetuju dengan saya. Lalah dia kata, Pak Mak buat magic. Lulus, padu, mantap. Saudara Ahmad Fuad Ray, UMNO terbaik. Saudara Mustafa Tapa, kasih tanam PBM. Kita bukan niat kita untuk membunuh orang. Tapi kita kata bertanding saya anak jantan. Keyakinan kita bahawa kali ini kau masuk gelanggang, dulu anda pernah mengenai UMNO. Okey? Dulu, warga PAS pernah ni. Bukan saya kata warga PAS. Ini pimpinan PAS ni. Malam besok tak bercakap dengan Tok Syam. So, dia orang merasakan bahawa nak bergantung dengan PBM. Kali ini, bagaimana? PAS nak ke mana? Ke mana harus dituju? Saudara, tapi oleh kerana waktu sentiasa mengejar kita, saya bagi peluang untuk Saudara Zamil menyatakan sepatah dua kata berhubung dengan senario politik hari ini sebelum saya conclude. Saya cuma nak ulas sedikit. Sedikit saja, iaitu mungkin lari pada tajuk kita hari ini, iaitu tajuk kita hari ini isu ROS dan sebagainya. Saya cuma nak minta, sebab ini pernah ada banyak tangkapan yang telah pun dibuat oleh pihak berkuasa. 2 hari lalu kita dikejutkan apabila dibentangkan di Parlimen bahawa sebab ini ada kaitan dengan PRU yang ke-15. Kemungkinan. Pendanaan. Ya? Pendanaan. Bukan, ini adalah iaitu tentang isu pelancong Cina. Hampir 1.2 juta yang tak keluar-keluar dari Malaysia. Kita takut mereka ada IC Malaysia dan mereka datang mengundi di tempat-tempat tertentu. Jadi saya minta di akhir ni, mungkin Datuk boleh ulas lain. Cuma saya nak minta kerjasama daripada pihak berkuasa. 2 hari sudah saya dah buat video tentang isu ini, iaitu 1.2 juta. Tolong buat satu operasi besar-besaran jejak mereka. Sebab kita takut, sebab ini berlaku sewaktu Pakatan Harapan memerintah Malaysia. Didedahkan di Parlimen sejak 2018 hingga 2021. Ketika itu, pihak Pakatan Harapan bersama dengan Perikatan Nasional memerintah Malaysia. Jadi kita takut ada pihak-pihak tertentu, bukan saya nak sebut parti-parti tertentu, pihak-pihak tertentu mengguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi kita takut itu yang berlaku. Dan kepada UMNO, bahagian-bahagian UMNO di seluruh negara, saya ucapkan selamat maju jaya, tumpu perhatian sekarang kepada misi mencapai kemenangan. Terutama sekali di 16 kerusi yang kerusi kita telah dibawa lari. Wajib. Iaitu 16, termasuk Dun-Dun dan sebagainya. Itu wajib kita ambil balik. Jadi maksud di sini kita dah ada simpanan tetap waktu melanda gila babi yang sebelum ini. Kita dah ada hampir 60 kerusi. Makna kata kita kena cari lagi sikit untuk kita bergabung dengan sahabat kita di Sarawak untuk kita jadi dominan pada kerajaan selepas PRU yang ke-15. Kita kena ingat, rakyat Malaysia yang dengar live ini hari ini kena ingat sengsara kita ada 3 pengalaman. Walaupun saya akui kelemahan UMNO sebelum ini, tetapi lemah ataupun seteruk-teruk UMNO, saya rasa Pakatan Harapan lebih teruk daripada UMNO. Perikatan Nasional lebih teruk daripada UMNO. Sistem pentadbiran yang baik. Tapi saya percaya calon ataupun muka-muka yang rakyat dah semakin hari semakin meluat dengan calon-calon ini, saya percaya Presiden, top 5,
kepimpinan akan memastikan calon-calon kita nanti akan diterima di semua peringkat, di bahagian-bahagian ataupun parlimen-parlimen. Yang penting sekarang ini, fokus kita dah nak perang dah. Makna kata sekarang ini kita wajib berperang dengan musuh kita. Kita dah sudah tidak boleh berkawan ataupun bermesra dengan musuh kita. Mereka dah musuh kita, kita nak hadapi mereka lah. Kita nak hadapi mereka, kita nak layan mereka, itu dah tak betul. Kita nak lawan mereka pada PRU yang ke-15. Selepas PRU 15, saya percaya insya-Allah kita akan ada satu kerajaan yang betul-betul dominan, dan saya yakin jika Barisan Nasional memerintah, mereka akan jadi pengalaman. Pengalaman kalah tempoh hari, mereka akan jadi sempadan untuk mereka perbaiki, untuk mereka memastikan mereka tidak akan kalah lagi, dan mereka akan pastikan rakyat tidak membenci mereka lagi. Ya, terima kasih Saudara Zamir, itu harapan beliau. Dan saya juga sudah bercakap benda 3-4 malam dulu. Ya. Saya selalu bila saya dah cakap, saya tak nak ulang. Ya. Bahawa ini kenyataan daripada Kementerian Dalam Negeri melalui Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah. Dia mengatakan apabila ada persoalan yang dibangkitkan, berapa ramai jumlah pelancong datang daripada negeri China, kata tak silap saya dalam 7 juta. Tapi yang balik cuma 5 juta. Masih berada di dalam negara 1.2 juta. Ini satu suasana yang perlu ditangani, dan kita mengharapkan agar warga bangsa kita ini jujurlah di saat anda melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Ingatlah bahawa negara kita ini jangan biarkan orang lain yang menentukan kedudukan politik dan sebagainya. Kita tidak menuduh, tapi kekhawatiran dan Saudara Zamir itu wajib disantuni. Ya, saudara. Jadi jangan lupa malam esok, saudara, saya akan bersama dengan Ustaz Cengeh. Hari ini ini blogger something. Dia carutnya habis. Cuma nasib baik malam ni kurang mencarut. Alhamdulillah. Kita berada di pusat tahfiz. Sebab berada di pusat tahfiz ini, saya ucapkan terima kasih pada kaki tangan pusat tahfiz yang begitu bermesra dengan kita. Dan malam besok insya-Allah saya akan bersama dengan Ustaz Usyam untuk kita membedah sempena Ma'al Hijrah. Untuk teman-teman semua, ingat, Ma'al Hijrah datang lagi, usia kita bertambah lagi. Dan rumah kata pergi, kubur kata mari. Di manakah amal ibadah kita? Hati-hati teman, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.